Ada yang mengatakan mereka ini golongan anti vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Cik Wan Amiruddin bin Hashim, pakar perubatan dalaman dan respiratori yang sekarang ini bertugas di salah sebuah hospital swasta di Johor Bahru. Persoalan yang bermain di dalam pemikiran kita sekarang, kita akan kena lockdown. Sebab apa? Peningkatan kes COVID-19 yang begitu tinggi, melebihi 8,000 kes malam. Perlu lockdown. Baik, macam manakah kita hendak mengatasi masalah ini? Vaksin. Bila kita sebut tentang vaksin, banyaklah cerita mengenai vaksin ini yang timbul. Adakah vaksin ini cara untuk membunuh virus? Adakah ia sejenis rawatan? Adakah ia selamat? Kerana ramai yang mengatakan vaksin ini tidak selamat. Mari kita ulas isu ini satu persatu. Umum beranggap bahawa vaksin ini ialah satu ubat, iaitu untuk merawat jangkitan virus. Itu salah. Sebenarnya vaksin ialah satu jenis suntikan yang disuntik ke dalam badan. Kita masukkan suatu bahan, sama ada virus yang telah dikurangkan kesannya atau dimatikan, ataupun yang sekarang ini teknologi baru dipanggil mRNA, iaitu untuk merangsang badan kita untuk menaikkan antibody. Antibody ni yang bunuh virus, bukannya vaksin. Baik, kalau kita tidak ambil vaksin, virus masuk, badan kita baru nak buat antibody. Tak sempat nak buat antibody, tuan-tuan. Kuman dah serang kita dulu, habis, demam, sesak nafas dan mungkin boleh membawa maut. Akan tetapi dengan mengambil vaksin, antibody dihasilkan, virus masuk aja, terus diserangnya virus, insya-Allah kita akan selamat daripada jangkitan COVID-19. Baik, bila kita berbincang mengenai vaksin, maka timbullah satu golongan yang tidak mahu mengambil vaksin. Ada yang mengatakan mereka ini golongan anti vaksin. Tapi bagi saya tidak suka menggelar orang ini anti vaksin. Saya cuma mengatakan mereka ini kurang arif mengenai vaksin, ataupun tidak tahu, atau hanya mengikut kumpulan tertentu yang tidak mahu menerima vaksin. Mereka tidak mahu menerima vaksin atas sebab mungkin bahaya. Ada kepercayaan mengatakan lepas cucuk vaksin 2 tahun akan mati. Tetapi tuan-tuan harus ingat, berapa ramai daripada kita yang telah dicucuk vaksin sejak lahir. Contoh, vaksin hepatitis B. Jika ramai yang mati selepas hepatitis B, di Malaysia ni tak ada orang yang hidup dah. Dah semua mati sebab dicucuk vaksin dan mati selepas 2 tahun. Baik, itu kepercayaan karut yang pertama. Yang kedua, isu mengenai darah beku. Ini sangat serius dikaitkan dengan vaksin AstraZeneca. Tetapi tuan-tuan, kadar atau kes yang berlaku hanyalah 1.7 kes daripada sejuta suntikan. Di Malaysia ini saya fikir tidak sampai 1 juta suntikan lagi pun yang dicucuk. Jadi di Malaysia ini sepatutnya tidak berlaku lagi apa yang dipanggil sebagai darah beku yang berlaku sebagai komplikasi secara teorinya. Akan tetapi mengikut contoh garis panduan daripada Majlis Perubatan Australia, mereka telah ada satu garis panduan jika berlaku yang dikatakan darah beku ini, apa rawatan yang hendak dibuat telah dirancang. Tiada masalah, insya-Allah. Akan tapi kita harus juga fikir. Kita fikir apa yang dikatakan bahasa Inggerisnya risk and benefit. Kita mahu kesan kebaikannya dan kesan keburukan yang sedikit ini kita letak sebelah. Sebab tuan-tuan jangan lupa, apabila kena saja jangkitan COVID-19 akan berlaku juga darah beku di mana di dalam paru-paru. Jika berlaku darah beku dalam paru-paru, sangat teruk tuan-tuan. Tidak boleh bernafas, harus menggunakan alat pernafasan. Yang inilah salah satu punca kadar kematian yang tinggi dalam kalangan pesakit COVID-19 di Malaysia yang setiap hari melebihi 50 kes tuan-tuan. Tidakkah tuan-tuan risau? Baik, ramai juga yang bertanya bagaimana berkesannya vaksin-vaksin ini. Sebelum vaksin boleh dikeluarkan digunakan, mereka harus mengalami satu kajian untuk menunjukkan kadar keberkesanan. Jadi setiap pengeluar vaksin seperti AstraZeneca, Pfizer dan Sinovac yang kita akan digunakan di Malaysia telah ada dia punya data yang tersendiri. Contoh, bagi AstraZeneca atau Pfizer, pengeluar berkata lebih daripada 90% akan ada protection selepas 2 dos. Vaksin Sinovac dalam 70%. Akan tetapi vaksin Sinovac apabila digunakan di Indonesia, mereka mendapati frontliners mereka lebih protected.
hampir 100%. Yang mana dah cucuk, dah tak kena. Baik, bagaimana pula dengan isu frontliners kita? Kita rasa risau kerana mereka masih terkena jangkitan. Kalau orang tu pakai bulletproof, dia ditembak bertalu-talu. Berbanding dengan satu orang yang pakai bulletproof, tidak ditembak langsung. Bagaimana nak masuk jangkitan?